Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Okay, video kali ini kita masih di bab yang kedua ya. Ad-Dars Ats-Tsani Al-Khadamat. Kita akan sambung sanastamir fi safhah 26. Okay, kita akan tengok bahagian nahwu ataupun grammar. Okay, apa yang kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar asma'ul isyarah. Kata tunjuk. Dalam bahasa Melayu kita ada ini dan itu. Dalam bahasa Inggeris kita ada this and that. So dalam bahasa Arab kita nak tengok asma'ul isyarah lah. Okey. Cuma dalam bahasa Arab, asma'ul isyarah kita lebih detail. Kita kena tengok penggunaannya dari segi muzakkar muannas dan yang kedua dari segi bilangan, mufrad, musanna, jamak. Okey, sebagai contoh. Kita nak buat ayat mudah je. Ini seorang Muslim. Okey, so dalam bahasa Melayu, ini seorang Muslim, ini seorang Muslimah, ini dua orang Muslim, ini dua orang Muslimah. So, tak ada beza. Kita akan gunakan ini untuk lelaki dan perempuan dan bilangan berapa pun kita akan gunakan ini. Okey, cuma dalam bahasa Arab, kita kena bezakan dari segi jantina dan bilangan. Nak gunakan lelaki perempuan ada beza, nak gunakan 1, 2, 3 pun ada beza. Okey. Sebelum saya teruskan untuk asma'ul isyarah, kita buat ulang kaji sikit berkenaan dengan bagaimana kita nak menentukan sesuatu perkataan itu bilangannya berapa. Okey, kalau dari segi jantina saya rasa tak ada masalah. Kita dah belajar sebelum ni. Muzakkar tak ada ta marbutah, muannas dia ada ta marbutah, ta simpul. Okey. So, dalam bahasa Arab setiap perkataan kita boleh bahagikan bilangannya kepada 1, 2 dan jamak. Mufrad, musanna, jamak. Okey. Mufrad ni satulah, tunggal, singular. Musanna untuk menunjukkan bilangan 2, jamak untuk menunjukkan bilangan ramai. Okey. Jamak pula dia ada bahagi kepada 2, jamak muzakkar, jamak muannas. So jamak untuk lelaki dan perempuan. Okey, saya ambil contoh, satu contoh, Muslim. Tadi saya dah bagi contoh Muslim dengan Muslimah. Okey. So, Muslim seorang, orang Islam, lelaki. Macam mana tahu lelaki? Dia tak ada ta marbutah. So, kalau nak jadikan dia orang Islam perempuan, kita tambah ta marbutah. Muslimah. So, kedua-dua perkataan ini adalah perkataan mufrad. Okay, macam mana kita nak buat pula dua orang Islam lelaki? Kita tak guna isnani Muslim, isnani Muslimah. Oh, senang kerja kita tak? Tambah number je kat depan. Tak. Okay, ada konsep dalam bahasa Arab untuk menjadikan bilangan perkataan itu 2, kita tambahkan alif nun. So, Muslim, seorang orang Islam lelaki, nak jadikan 2 orang, Musliman, tambah alif nun. Okay, sama juga, Muslimah, seorang Muslimah lah, orang Islam perempuan. Nak jadikan 2 orang, Muslimatan. Okay, tambahkan alif nun di hujung. Musliman, Muslimatan. 2 orang. Okey, sekarang nak jadikan perkataan itu jamak ataupun 3 dan ke atas lah. Lebih daripada 3. So, untuk jamak muzakkar, kita tambahkan waw nun. Jamak muannas, kita tambahkan alif ta. So, asal dia, kita tambah dekat mana? Tambah di hujung perkataan mufrad. So, mufrad dia Muslim. Seorang, orang Islam. Muslim. So, nak jadikan ramai orang Islam, tambah waw nun. Muslimun. Jadilah ramai. Okay, so bila ada waw nun menunjukkan bilangan jamak ramai. Okey, untuk perempuan pula jamak muannas. Okey, asal dia muslimah. So, untuk menjadikan dia ramai, kita tambahkan alif ta. Sebelum tambahkan alif ta, kita buang dulu ta marbutah. Baru kita tambahkan alif ta. Muslimat. Okey. So, itu untuk menentukan bilangan perkataan itulah sama ada mufrad, musanna ataupun jamak. Okey. Contoh lebih detail. Contoh ada kat sini lah. Saya ambil satu contoh yang kita jumpa sebelum ni dalam bahagian mufradat bab 2 ni. Ba'i' seorang penjual lelaki. Ba'i'ah seorang penjual perempuan. Dia tambah ta marbutah kat sini. Okay. So nak jadikan 2 orang penjual lelaki tambah alif nun. Ba'i'an. Kalau nak jadikan ramai, ba'i'un. Tambahkan waw nun. Okey, untuk perempuan pula. Ba'i'ah seorang penjual perempuan. Nak jadikan 2 orang, ba'i'atan. Okey, tambah alif nun di hujung. So, ni ba'i'an, ba'i'atan. Okey, nak jadikan ramai penjual perempuan, ambil ba'i'ah, buangkan dulu ta bulat dia ni. Okey, tambahkan alif ta dekat dia, ba'i'at. So, bila ada alif ta menunjukkan bilangan untuk perempuan yang ramai. Okey. So,
Okey, selepas kita dah tengok tadi perbezaan bilangan mufrad, musanna dan jamak, barulah kita tengok cara untuk menggunakan asmaul isyarah di dalam ayat. Okey, untuk asmaul isyarah kita ada dua, sama je. Lil qarib ni maksudnya untuk benda yang dekat. Maksudnya inilah. Okey, asmaul isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk benda yang jauh, iaitu itu. Okey. So di sini kita bahagikan kepada dua, muzakkar dan muannas, dan ada bilangan mufrad, musanna, jamak. Okey. Untuk asmaul isyarah yang berwarna hijau pula. Yang warna merah kat sini. Okey, dalam ayat ni. Hadza, hadzani, haula. Hadhihi, hatani, haula. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Okey. So contoh dekat sini ya. Yang pertama dia nak buat ini seorang staf lelaki. So dia guna hadza muwazzaf. Okey. Kalau staf perempuan dia dah jadi muwazzafah. Macam mana nak buat ini seorang staf perempuan? Hadhihi muwazzafah. Dia tak guna hadza, dia guna hadhihi sebab objek yang kita nak refer itu adalah muannas. Okey, dan dia adalah mufrad. So kita akan gunakan hadhihi. Okey, cuba tengok kat sini. Muwazzaf dah jadi muwazzafan ditambah alif nun menunjukkan bilangan dua orang ataupun musanna. So untuk musanna lelaki kita akan gunakan hadani. Okey, hadza untuk seorang, hadzani untuk dua orang. Hadzani muwazzafan. Okey, berbeza dengan musanna untuk muannas. Okey, contoh tengok kat sini. Muwazzafah dia jadi muwazzafatan ditambah alif nun. Dua orang staf perempuan. Okey, so untuk musanna, untuk muannas kita gunakan hatani. Maksud sama Ini, hadzani maksud ini, hatani pun maksud ini. Cuma bezanya adalah ini kita gunakan untuk dua orang lelaki. Objek yang kita refer tu dua orang lelaki. So kita gunakan hadzani. Yang ni sebab objeknya dua orang perempuan, so kita gunakan hatani. Okey. Next, untuk jamak. Jamak lelaki dan perempuan, muzakkar muannas, kita gunakan asmaul isyarah yang isim isyarah yang sama iaitu haula. Okey, haula muwazzafun, haula muwazzafat. So ni ada waw nun, dia ada alif ta menunjukkan jamak lah. So kita gunakan haula. So semua dekat sini maksudnya maksud sama. Ini, yang ni pun ini semua. Cuma perbezaannya adalah kita kena tengok fokus kita tu ataupun objek yang kita nak refer tu muzakkar ke muannas, dan yang kedua bilangannya berapa, mufrad, musanna, jamak. Baru kita kena pilih asmaul isyarah yang betul. Okey, itu. Kat itu pun sama je. Kita ada zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Okey. Sekarang dia gunakan contoh bai', penjual lelaki seorang. So nak buat ayat itu seorang penjual lelaki, kita guna zalika bai'. Okey, sekarang dia dah tukar bai'ah, penjual perempuan seorang. So kita akan gunakan tilka. Itu seorang penjual perempuan. Tilka bai'ah. Okay, next. Zanika bai'an. Okay, kita dah guna zanika. Kita tak guna zalika sebab apa? Sebab bilangannya dua. Bai'an ada alif nun. So, zanika bai'an. Okay, sekarang bai'atan. Dia tambah alif nun menunjukkan bilangan dua. Musanna. Dua orang penjual perempuan. So, kita guna tanika. Zanika untuk muzakkar. Tanika untuk muannas. Okey, next. Jamak. Sini dia tambah waw nun Bai'un. Dan dia tambah alif ta. Bai'at. Okey, so menunjukkan yang ni jamak muzakkar, yang ni jamak muannas. So, untuk menunjukkan isim isyarah itu, untuk jamak, kita gunakan sama untuk muzakkar muannas. Ulaika. Ulaika bai'un. Ulaika bai'at. Itu penjual lelaki. Itu penjual-penjual lelaki. Itu penjual-penjual perempuan. Okay. So, itu je lah untuk perbezaan asmaul isyarah yang kita tengok di muka surat 26 ni. Okay, so bila kita nak guna, pastikan kita kena guna yang betul lah. Muzakkar muannas, dan yang kedua dari segi mufrad, musanna dan jamak. So, itu sahaja untuk video kali ni. Syukran jazilan. Ma'assalamah.